Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita, bahagian Limbang telah menikmati pelbagai pembangunan dari segi infrastruktur maupun sektor pelancongan dan ekonomi. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, banyak inisiatif telah dilaksanakan demi manfaat warga setempat termasuk pembangunan infrastruktur seperti jambatan persahabatan yang menghubungkan bahagian tersebut dengan negara Brunei Darussalam. Sebagai contoh, jambatan persahabatan yang telah menghubungkan Pendaruan, Limbang ke Temburong, negara Brunei Darussalam yang telah digunakan sejak 2013 lagi. Lokasi Limbang yang terletak di antara negara Brunei Darussalam juga telah menyumbangkan kepada sektor pembangunan secara tidak langsung dari segi ekonomi. Keadaan ini disokong pula oleh dengan peningkatan kadar pendapatan para peniaga dan usahawan tempatan daripada pelbagai bidang, sama ada dalam bidang perhotelan, inap desa, makanan, kraftangan, pengangkutan dan sebagainya. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah dalam majlis perasmian Kejohanan Tarik Tali Antarabangsa Terbuka Limbang 2023 Piala YAB Premier Sarawak di Kompleks Sukan Limbang pada Sabtu. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, Limbang juga tidak ketinggalan dalam sektor pelancongan kerana mempunyai produk tersendiri seperti lumpur berbuak di Meritam, Gunung Buda dan Mentawai, makanan unik iaitu ikan tahai selain pesta kebudayaan bagi kaum-kaum Bisaya, Lun Bawang, Tagal, Kedayan, Iban, Melayu Brunei dan juga Cina. Beliau menjelas lanjut kemudahan sukan turut dibangunkan termasuk lapangan rekreasi Limbang yang mampu merancakkan lagi pembangunan bidang sukan di bahagian tersebut. Dalam pada itu, Premier Sarawak menegaskan kejohanan tarik tali antarabangsa Piala YAB Premier Sarawak merupakan kejohanan tahunan yang diadakan secara besar-besaran di mana ia menjadi tarikan serta tumpuan penggemar sukan di rantau ini. Sementara itu, Kerajaan Sarawak memperuntukkan sejumlah 9.28 juta ringgit sebagai allowance tambahan untuk diberikan kepada 2,579 guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah di Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata ia antara komitmen kerajaan negeri sebagai menghargai dan mengiktiraf sumbangan guru-guru kafah. Menurutnya, menerusi peruntukan itu, setiap guru kafah akan menerima allowance tambahan sebanyak RM300 sebulan bermula tahun depan. Ini bermaksud setiap guru kafah akan menerima allowance tambahan sebanyak RM300 Malaysia sebulan bermula tahun hadapan. Saya tak boleh cakap bulan berapa, tapi tahun hadapan. Tahun hadapan tak lama lagi, sebulan setengah saja lagi. Inilah antara komitmen kerajaan sebagai menghargai dan mengiktiraf sumbangan guru-guru kafah di Sarawak. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah dalam Majlis Apresiasi Kafah bahagian Limbang di Dewan Suara Limbang pada Sabtu. Antara objektif program ini adalah untuk meraihkan dan menghargai warga kafah yang telah berjaya dengan cemerlang dalam mencapai visi dan misi kafah serta meningkatkan kesedaran mereka khususnya murid kafah tentang kepentingan ilmu agama yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, ia juga dapat mewujudkan rasa kasih dan sayang serta cinta kepada mereka yang telah bertungkus lumus menabur bakti khususnya guru-guru kafah dan mengeratkan silaturahim dalam kalangan warga kafah khususnya premis kafah, ibu bapa, warga pendidik dan murid. Laporan seterusnya, kejohanan pertarungan rentab 2023 iaitu sukan Muay Thai mendapat sambutan yang menggalakkan daripada jago-jago Muay Thai dari dalam dan luar negara. Julung kali diadakan, kejohanan berlangsung di gelanggang bola Keranjang Sungai Apung pada Sabtu itu mendapat penyertaan daripada negara luar
termasuk Amerika Syarikat, Chile, Lebanon, Thailand, Myanmar dan Malaysia sendiri. Ia menyaksikan pertarungan sengit dalam 3 kategori utama iaitu amatur, semi-pro dan pro yang disertai jago negara masing-masing mengikut berat peserta. Kehadiran Menteri Belia dan Sukan Malaysia Hannah Yeoh sambil diiringi Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah pada malam tersebut untuk menyaksikan perlawanan menceriakan lagi suasana sepanjang kejohanan itu berlangsung. Beliau berdua juga turut berkesempatan menyampaikan hadiah kepada pemenang bagi 2 kategori pertama. Pada malam itu, jago Muay Thai Sarawak yang juga sebahagian daripada penganjur kejohanan tersebut iaitu Johan Ghazali atau Jojo turut hadir dan berjumpa dengan peminat di samping memberi sokongan kepada peserta dari Malaysia. Di Sibu pula, Persatuan Penganut Dawang Gong Salim Zon 3 meraihkan ulang tahun ke-121 Dewa Dawang Gong di Kuil Jalan Kong Yit Kim. Majlis ulang tahun tersebut telah disempurnakan oleh Kaunselor Dato' Teo Boon Siew, mewakili Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing baru-baru ini. Objektif penganjuran sambutan ini adalah untuk mempromosikan Persatuan Penganut Dawang Gong Salim Sibu yang beralamat di Lot 3013 Jalan Kong Yit Kim Sibu Sarawak sebagai antara destinasi pelancongan di Sarawak yang mana ia dapat membawa perubahan sosioekonomi dalam kalangan penduduk tempatan. Menurut Dato' Sri Tiong, Sarawak dianggap negeri yang unik dalam pelbagai faktor antaranya keharmonian budaya dan agama yang wujud dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Ujarnya lagi penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFO pada 2017 untuk menyediakan dana kepada kuil dan gereja di Sarawak bagi tujuan penyelenggaraan dan pembinaan telah mencerminkan dasar inklusif kerajaan yang konsisten. Untuk rekod, UNIFO telah memperuntukkan sejumlah RM333.118 juta untuk rumah ibadat bukan Islam sejak 2017. Ini termasuk Dawang Gong Salim Zon 3 yang menerima pembiayaan daripada UNIFO untuk pembinaan kuil baharu pada tahun 2021 dan 2023. Manakala Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK perlu memainkan peranan penting dalam memastikan penduduk yang kurang berkemampuan mendapat bantuan yang sewajarnya. Menurut Pegawai Daerah Tatau Cabang Juntan, terdapat golongan tersebut yang tercicir daripada mendapat bantuan kerana mereka tidak tahu mengisi borang serta tidak pernah memohon bantuan walaupun layak untuk mendapatkannya. Justeru, beliau menyuruh KMKK agar membantu golongan ini dengan mengambil maklumat mereka dan dihantar kepada pejabat daerah untuk tindakan selanjutnya dan dimasukkan ke dalam daftar IKASI. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam mesyuarat jawatan kuasa Kumpulan Fokus Pembasmian Kemiskinan Daerah Selangau Bil 01/2023 di Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Tatau pada Jumaat. Selain itu, turut diadakan mesyuarat berkaitan pelaksanaan projek-projek seperti bantuan baik pulih rumah dan bina bagi golongan yang memerlukan. Pada kemuncak mesyuarat, Cabang Juntan telah berkesempatan menyerahkan penyerahan voucher bantuan pakaian seragam kepada 450 orang pelajar di 24 sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah di daerah Tatau bernilai RM90,000 yang disumbangkan oleh Yayasan Sarawak. Selanjutnya, Jabatan Pertanian Sarawak meneruskan lawatan sambil belajar ke kilang pemprosesan kopi Ziz Valley Bioscience Group of Companies di daerah Rembau Negeri Sembilan baru-baru ini. Rombongan tersebut disertai 14 pegawai dan 6 usahawan yang diketuai oleh Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Kanan Jabatan Pertanian Sarawak Nur Asmah Suhaili. Ketibaan rombongan dari Sarawak itu telah disambut sendiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif Ziz Valley Bioscience Group of Companies Zainal Abidin Ali. Dalam lawatan tersebut, rombongan Jabatan Pertanian Sarawak mendengar taklimat yang disampaikan oleh Zainal mengenai pelbagai produk kopi yang diproses di kilang berkenaan. Dalam pada itu, syarikat tersebut turut membantu usahawan kecil di bawah skim Original Equipment Manufacturing OEM atau dikenali sebagai kontrak penghilangan atas jenama sendiri.
Katanya usahawan kecil akan diberi modal berjumlah RM3,000 dan digalakkan membuat sekurang-kurangnya 2 produk kopi yang akan dibeli balik oleh syarikat itu untuk dipasarkan. Kaedah seumpama ini dilihat mampu menyediakan platform kepada usahawan kecil untuk memulakan perniagaan mereka sebelum melangkah ke pasaran nasional maupun antarabangsa. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, kami tinggalkan anda dengan paparan video mengenai visi Premier 2030, Revenue Reengineering, DBOS dan Development Funding. #Saluran Informasi Rakyat. Salam Lukas. Visi Premier 2030, Revenue Reengineering, DBOS and Development Funding. Kerajaan Sarawak mematuhi plan yang bertanggungjawab dari segi kewangan untuk memastikan negeri ini lebih selamat, terjamin, berdaya tahan dan makmur. Di bawah plan ini, sebahagian besar peruntukan telah ditetapkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jambatan, pelabuhan dan infrastruktur sungai, khususnya di luar bandar, untuk program transformasi luar bandar, projek rakyat dan untuk program grid bekalan air Sarawak untuk kawasan yang mempunyai tekanan rendah di luar bandar. Penubuhan Bank Pembangunan Sarawak DBOS pada 3 November 2017 untuk menyediakan dana alternatif kepada pembangunan menggunakan model keuangan yang baru. DBOS ditubuhkan sebagai model pembiayaan alternatif baharu bagi kerajaan Sarawak untuk membiayai projek-projek pembangunan. Ini termasuk segmen-segmen seperti ekonomi digital, pengangkutan awam bandar, tenaga boleh diperbaharui, minyak dan gas asli, pertanian moden dan infrastruktur. We have to complain all the time and do nothing for ourselves. With this reminder and with full hope for the future, I have the pleasure to launch Sarawak First and very own development bank, the Development Bank of Sarawak, DBOS. Thank you very much. DBOS memberi tumpuan kepada pembiayaan projek-projek strategik untuk mentransformasi Sarawak, akan sentiasa mengenal pasti peluang dalam kewangan hijau dan mengamalkan objektif berkaitan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dalam perniagaan. Jumlah aset milik Bank Pembangunan Sarawak mencecah RM9.47 bilion dengan pendapatan terdahulu kira-kira RM130.5 juta setakat Oktober 2022. DBOS telah dilancarkan pada 2017 dengan modal berbayar berjumlah RM500 juta dari dana Rizab Sarawak. Visi Premier Sarawak Maju 2030.